Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua follower-follower setia kita untuk bersama-sama dengan saya Tuan Hakim dari tim Saham Mastery yang sentiasa berkomitmen setiap minggu untuk menyampaikan sesi pit stop saham. Alright. So, kepada follower-follower kita yang bersama-sama dengan saya pada petang ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat tengah hari, selamat petang lah petang kan, okey, dan lunch. Okey, saya mengharapkan anda sihat di mana saja anda berada pada waktu sekarang. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang masuk sesi live saya pada petang ini, iaitu Alif Ba'a, Nazim Khalid, Salmi Khazali. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan. Okey, hari ini seperti biasa hari Rabu. Okey, berapa bulan hari ini? 21 Februari. Okey, seperti biasa saya akan bersiaran secara langsung di FB page Tuan Nizam Malik untuk program wajib saya iaitu Pit Stop Saham. Alright, okey, sebelum itu, okey, sebelum saya mengupas tajuk kita pada petang ini, saya nak pastikan suara saya dapat didengari dengan baik ataupun tidak, boleh komen dulu jelas di bawah. Saya nak pastikan yang kita punya sesi live ini dapat didengari oleh semua kita punya follower, kita punya student, kita punya ex-student, kepada newbie-newbie juga yang baru sahaja join saya punya sesi live. Jadi saya perlukan feedback daripada anda semua sama ada dapat mendengar suara saya dengan baik ataupun tidak. Boleh komen jelas. Sebelum saya menunggu komen daripada anda ni, okey, selamat datang saya ucapkan kepada yang baru saja join kita punya sesi live pada petang ini bersama-sama dengan saya, okey, Hakim dari tim Saham Mastery. Alright. Okey, apa ni? Evo Fast Vision, selamat datang. Muhammad Zahidi, selamat datang saya ucapkan. Alright. Saya perlukan komen daripada anda sama ada dapat dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. Boleh komen di ruangan komen untuk saya dapat tahu, okey, suara saya dapat didengari dengan baik ataupun tidak. Okey. Sekejap. Mungkin saya boleh baca komen tu dekat dalam telefon saya sendiri. Saya nak tengok sekejap ni. Tuan Nizam Malik live. Okey. Saya tak terima. Okey. Thank you Tuan. Clear Muhammad. Okey. Okey, saya dah dapat feedback daripada kita punya viewer ataupun follower kita. Okey, thank you Tuan. Clear, jelas. Alright. Okey. Alright. So, tanpa kita membuang masa, saya nak berkongsi kita punya tajuk pada petang ini iaitu mengenai masih lagi takut nak tekan butang buy ataupun butang sell. Kalau newbie tu saya rasa mungkinlah saya boleh terima alasan tersebut. Tapi kalau yang dah lama tu kan ada sesuatu yang perlu orang kata perlu mencari puncanya. Kenapa masih lagi takut nak tekan butang buy ataupun butang sell. So hari ini saya akan berkongsikan beberapa keadaan ataupun isu yang pernah saya lalui semasa saya menjadi newbie ataupun sekarang ni pun kan, mungkin ada perasaan takut ataupun gementar untuk menekan butang buy ataupun sell. Kalau saya sekarang ni bukan takut, tapi Allah, aku nak harga ini, aku nak harga ini kan, tak match lagi kan. Lepas tu dah naik ke atas sikit. Bila dah naik ke atas tu rasa macam alamak, ni kalau aku beli ni kan macam mana kalau turun balik. Itulah situasi yang biasa dialami oleh trader yang nak melibatkan diri di Bursa Malaysia ataupun mana-mana pelaburan di dunia ini. Okey, sebelum itu, sebab saya nampak ada newbie dekat sini, Muhammad Zahidi. Alright, sebelum itu, saya nak terangkan dahulu, program Pit Stop ini adalah satu program yang didesain oleh tim Saham Mastery untuk membantu, membimbing dan juga memberi kesedaran tentang pelaburan saham Bursa Malaysia. Jadi kan, sebelum saya nak terangkan dengan lebih lanjut topik kita pada petang ini, jadi saya nak terangkan terlebih dahulu iaitu Pit Stop Saham.
Okey, pit stop saham ni adalah satu program yang mana berhenti sebentar dan perhatikan kesilapan-kesilapan yang pernah anda lakukan sebelum anda memecut lebih laju dalam saham. Okey. Jadi dekat sini saya mengambil satu analogi di mana kereta F1 ni kan. Okey, ataupun kita nak bawa kereta apa-apa kereta lah. Okey, kita pernah ataupun memandu kereta dengan lajunya ataupun kita pernah bawa kereta untuk distance yang agak jauh, kan? Sampai satu ketika kita perlu bawa kereta kita ni ke bengkel. Untuk apa? Untuk kita tukar minyak hitam dia, kita nak tukar dia punya apa ni mungkin tri-balance lah. Tiba-tiba sebut pasal term account kan, check balance, skru dia, minyak dia, dia punya apa lagi yang berkaitan dengan kereta yang perlu ditukar, minyak gearbox, brake dan sebagainya. Kenapa kita kena berhenti seketika? Kan untuk kita memastikan keadaan kereta kita tu dapat momentum yang lebih baik pada masa hadapan. Begitulah juga kita sebagai trader. Okey, saya yang dah 8 tahun dalam bidang Bursa Malaysia ni, dalam bidang pelaburan di Bursa Malaysia ni, pun saya memerlukan satu keadaan untuk saya berhenti seketika, relax sekejap dan buat penambahbaikan, buat kajian, buat study untuk saya buat preparation yang lebih mantap untuk saya meraih profit di Bursa Malaysia. Saya kongsikan pengalaman saya pada bulan 11, pada bulan 12. Okay, pada masa itu saya sedari keadaan indeks kita, kemudian tak banyak pun kaunter yang boleh buat profit. Tetapi itulah waktu yang paling baik untuk saya membuat preparation kajian saham untuk membeli kaunter yang saya jangkakan. Saya jangkakan pada tahun 2024 akan memberi pulangan yang baik pada saya. Nampak tak? Saya berhenti seketika, saya buat kajian, okay, saya buat study, saya buat preparation untuk saya dapat untung pada tahun 2024. Saya bercakap kali ini, okay, bukan bercakap kita buat sahaja tanpa ada SOP. Kerana itu pentingnya kita ada technical analysis, fundamental analysis untuk dia memberitahukan waktu bila kita nak membeli dan juga kaunter apa yang terbaik untuk kita pilih. Belum masuk lagi tajuk untuk pada petang ini. Ini mukadimah sahaja. Okey, sebelum kita pergi lebih dalam lagi kan dekat sini. Okey, adakah anda faham ataupun faham dengan apa yang saya sampaikan ni? Boleh komen faham dahulu. Sementara saya nak tunggukan komen daripada anda, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru sahaja join saya punya live pada petang ini. Okey, seperti biasa wajib untuk saya bersiaran secara langsung untuk program Pit Stop Saham di FB page Tuan Nizam Malik. Saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru sahaja join kita. Okey, siapa ni? Muhammad Zahidi. Okey, Walter George. Faham. Okey, Muhammad Zahidi. Wow, dah 8 tahun. Ya, saya dah 8 tahun dalam bidang ini. Jatuh bangun ke, market nak meletup ke, saya masih lagi berdiri di platform pelaburan Bursa Malaysia. Okey, 8 tahun. Saya newbie, Muhammad Zahidi. Okey. Saya memang nak fokuskan kepada newbie yang berada dalam sesi live saya untuk saya share segala apa yang saya boleh share dan insya-Allah cuba grab sebanyak mungkin ilmu dan juga information yang saya nak kongsikan. Jika ada apa-apa yang anda nak tanya, boleh saja drop di ruangan komen. Okey. Siapa lagi yang baru datang? Saya punya ni mungkin lambat sikit lah dia punya update. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada mereka yang mungkin saya tak sebut namanya kan. Selamat datang dan have feeling enjoy to with me pada petang ini untuk program Pit Stop Saham dengan tajuk masih takut nak tekan butang buy and butang sell. Kenapa rasa takut ni? Kenapa kita rasa lagi takut? Sama ada yang newbie tu memang confirm lah takut kan. Yang kita yang dah lama ni kenapa? Banyak sangat faktornya kan. Tetapi kita boleh filterkan faktor-faktor yang menyebabkan kita terasa takut untuk trade di Bursa Malaysia. Okay, dan kita buat comeback dekat sini. Mahizan Mat Yusof, salam Tuan Hakim, salam. Waalaikumsalam Puan Mahizan. Alright. Okay. Kita straight to the point. Okay.
Seperti biasa untuk sesi live saya ni saya lebih suka two-way communication. Jadi kepada mana-mana tuan-tuan dan juga puan-puan yang berada dalam sesi live saya pada petang ini, kalau nak bertanya apa sahaja, saya dengan suka hatinya untuk mempelawa anda bertanya apa sahaja berkenaan tajuk kita pada petang ini. Okey? Tajuk kita pada petang ini ialah, saya tukar warna hitam. Okey, sebelum saya ulaskan tajuk ni dengan lebih mendalam kan, mungkin ada dalam kalangan anda untuk berkongsi dengan saya sekarang ini, okey, apakah faktor yang menyebabkan anda rasa takut untuk menekan butang buy ataupun sell? Boleh tulis di ruangan komen sekarang. Saya nak tanya juga, nak tengok juga kan, apa yang korang hadapi, yang saya hadapi, for sure lah saya hadapi kan, dan insyaAllah saya akan kongsikan pada petang ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Syahrul Nizam Syukri yang join saya punya sesi live pada petang ini. Selamat datang Tuan. Okey, Cik Maznah Yusof. Okey. Saya perlukan feedback daripada kita punya viewer sekarang ni. Apakah faktor yang menyebabkan anda takut nak tekan butang buy ataupun sell? Kepada follower dan juga kepada newbie yang sedang menonton saya punya sesi live pada petang ini, pay attention sebab apa yang saya nak terangkan ini adalah pengalaman saya sendiri, dan anda nak ataupun suka ataupun tidak, anda akan melalui pengalaman yang sama, iaitu nak tekan butang buy and sell sama ada menggunakan kita punya smartphone ataupun anda menggunakan laptop. Puan Mahizan Mak Yusof tak ada ilmu kajian saham. Itu akan saya ulaskan nanti. Okey, tak ada ilmu kajian saham. Tapi kan Puan Mahizan kan, kalau kita tak ada ilmu pun kan, tapi kalau tak buka CDS account pun tak boleh lagi kan. Jadi penting untuk kita membuka CDS account dahulu. Okey, saya nampak kat sini ada yang baru masuk saja, Encik Adli Alyar. Okey, Encik Adli Alyar. Selamat datang. Waalaikumsalam saya ucapkan. Muhammad Zahidi, waalaikumsalam. Ya, alright. Okey, saya inginkan kerjasama daripada anda. Jika apa yang saya kongsikan pada petang ini mempunyai manfaat kepada diri sendiri dan juga nilai tambah pada orang lain, tuan-tuan dan juga puan-puan boleh tekan butang share di bawah ini, okey, untuk kita sebarkan ilmu ni kepada orang luar. Mana tahu kan, orang luar juga tengah mencari satu ilmu, satu platform membantu mereka dari segi sudut keuangan. Ismail ID, modal kecil sangat. Okey, Ismail ID, saya yang praktiskan benda ni dan saya suka mengingatkan pada banyak orang, okey, start small, growth big. Okey, lebih baik kita ada modal yang kecil dan kita belajar untuk ilmu saham dan kita beranikan diri untuk tekan butang buy and sell di CDS account sekurang-kurangnya kita rasa pengalaman tersebut. Bila kita dah rasa, macam saya dah 8 tahun dalam bidang ni, bila saya rasa 8 tahun berpengalaman, dah boleh kawal emosi, setakat nak tekan 50,000 tu saya tak jadi isu, saya tak jadi masalah. Jadi modal bukanlah penyebab kita takut sangat nak tekan butang buy ataupun butang sell. Alright, kepada mereka yang baru sahaja bersama-sama dengan saya sesi live pada petang ini, okey, ataupun yang dah pun join, boleh klik butang share kita punya sesi live pada petang ini. Mana tahu kita dapat memberi nilai tambah dan juga membantu orang di luar sana yang mungkin sedang mencari satu platform untuk membuat pendapatan sampingan ataupun nak mengembangkan modal yang ada.
Okay. So, Puan Mahizan Mak Yusof, tak ada CDS and tak ada modal. Saya suka sangat sebab poin ni nanti saya akan terangkan dalam saya punya slide. Okay, so Umi Su Karat Hijau dah buka CDS tapi tak boleh beli saham lagi, sibuk study video-video Tuan Nizam Malik. Okay. Kepada mereka yang newbie ni, baru saja join kita punya PSM, Premier Saham Mastery 2.0, sama ada package VIP ataupun package Pro. Okey, saya nak nasihatkan anda untuk menonton seberapa banyak yang boleh. Okey, 5 modul yang ada kat dalam kita punya FB group. Okey, FB group PSM 2.0. Kan? Baca dan okey, ulang balik semua sehingga anda faham. Kemudian anda boleh hantar kajian saham anda dalam grup kita. Kita mempunyai cycle kita punya circle yang baik di mana kita akan membantu antara satu sama lain. Okey. Okey, alright. Okey, kita pergi apa ni? Poin yang pertama. Okey. Poin yang pertama yang saya nak sharekan dekat sini, sebenarnya Puan Mahizan dah banyak dah bagi poin tadi kan. Tapi mungkin kita ni, itu sebab program Pit Stop ni dibangunkan, diperkenalkan. Okey, kita yang dah lama pun dalam bidang ini memerlukan support daripada orang lain, okey, untuk kita membuat muhasabah diri, membuat penambahbaikan diri. Walaupun poin tu pernah kita bincangkan, pernah kita lalui, but sometimes kita terlupa, kita mungkin tersilap, kita mungkin terjatuh sekejap. Jadi penting untuk kita seketika berehat dan kita cari balik apa yang perlu kita buat semula penambahbaikan. Okey, tajuk pertamanya yang saya nak terangkan dekat sini adalah tidak membuat kajian saham. Tidak membuat kajian saham sebelum beli apa-apa counter. Okey. Sini saya share ya. Dulu saya masa mula-mula mula-mula buat trading ni kan, saya ada satu group. Okey, saya ada kawan-kawan yang mempunyai matlamat yang sama untuk buat duit di Bursa Malaysia. Jadi kan bila kita tak buat kajian saham kan, kita pun masa tu blur lagi dengan kajian saham, dengan juga kelas yang kita masuk, kita masih lagi tak familiar dengan apa yang kita belajar. Jadi kan kita tunggu, masa tu saya tunggu buy call lah. Saya tunggu buy call daripada kawan-kawan maupun daripada Telegram. Kan apa saja sumber yang saya boleh kirakan untuk beli counter apa. Tapi kan masa kita beli counter tu, kan kita tak ada buat kajian saham kita sendiri, kita just follow je mana-mana buy call. Saya sendiri akan rasa takut. Betul ke aku buat ni? Kan sebab kita kena faham orang lain punya trading plan, orang lain punya risiko tak sama dengan kita punya trading plan dan kita punya risiko. Mungkin modal dia beratus ribu kan, naik dalam 2, 3, 4 bit je dia dah jual. Sedangkan kita ni modal masa tu 1,000 je, nak dapatkan orang kata 100, 200 tu pun susah, nak tunggu dia bergerak lebih tinggi. Jadi kita tak sama tau pemikiran kita, perancangan kita, iaitu trading plan kita tak sama diri kita dengan orang lain. Kan mungkin masa kita duduk sama-sama tu, kita merancang untuk membeli counter yang sama, mungkin kita buat pembelian pada harga yang sama. Tapi percayalah pada saya, keluar untuk menjual takkan sama. Mungkin orang ni matlamat dia nak dapatkan 10%, orang ini mungkin matlamatnya nak 4, 5, 6 bit saja. Yang kita ni mula kecil ni, apa yang aku nak buat ya? Jadi bila kita tak ada diri sendiri, kita punya jati diri kita dalam membuat keputusan. Keputusan tu apa? Trading plan, okey, kita punya pemilihan counter kita. Bila kita tidak ada jati diri dalam perniagaan yang kita libatkan, kita nak buat keputusan tu ikut orang. Kita akan rasa takut. Itu yang berlaku pada diri saya apabila saya tak ada satu jati diri dan juga bila kita tidak ada jati diri, kita nak buat trading plan ataupun kajian saham pun tak sempurna.
Okey, setakat ini faham ke faham apa yang saya sampaikan? Boleh komen kat bawah ruangan komen. Saya sebelum saya menunggu anda punya maklum balas. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja join saya punya sesi live. Tahniah kepada mereka, kepada anda yang memberi komitmen kepada saya untuk bersama-sama dengan program Pit Stop Saham setiap hari Rabu, setiap minggu pada pukul 3 petang. Okey, siapa ni? Muhammad Fidaus, Muhammad Rizam Zam, Malik Hussein, Din Tambi, Nurliza Muhammad Zaki, okey, Amin Habuhaniah, Hubul Haramin, okey. Dekat sini ada komen Adi Al-Ahyar. Saham ni yang saya faham, beli masa murah, jual masa mahal. Betul tak? Okey, kita membeli sesuatu saham berdasarkan prestasi syarikat tersebut. Okey, saya khawatir kalau kita beli saham itu waktu murah, besoknya lagi murah. Jadi penting kita akan membuat kajian saham. Jadi kalau saya tanya pada saya akan membeli saham tu disebabkan oleh prestasi syarikat tersebut. Jika prestasi syarikat tersebut tu baik, saya akan membeli. Okey. Mahizan Mak Yusof, risau kerugian sebab mindset nak profit je. Terima kasihlah Puan Mahizan. Okey, saya jumpa ada seorang newbie ni dekat luar ni, dia tahu tentang kelas Tuan Nizam Malik dan dia tanya dengan saya, okey, teknik Tuan Nizam ni proven ke? Saya macam terkedu sekejap. Proven, maknanya dia ni nak katakan kita punya sistem, okey, teknik Z yang Tuan Nizam perkenalkan ni, memang kalau masuk akan dapat untung ke semata-mata? Pertamanya, saya nak ingatkan dekat sini, muamalat tu sangat penting. Okey, terhadap dalam sesuatu perniagaan. Pembeli, penjual, barang, untung, rugi, akad. Jadi dekat sini, okey, sesuatu perniagaan yang ada untung dan rugi, itulah perniagaan yang memenuhi syarat muamalat. Jadi bila soalan tu, bila ditanya adakah proven, teknik Tuan Nizam memang proven lah. Kenapa? Kerana kita dah ada pun trading plan. Okey, bila trading plan ni kata cut loss, kita dah pun mengukur cut loss, dah mengalami kerugian. Jadi kita kenalah disiplin diri kita untuk jual, untuk cut loss dia punya saham tersebut. Untuk kita bertindak terhadap trading plan kita ni pun memerlukan masa untuk kita, adakah aku ready untuk rugi sebanyak ini terhadap planning kita sendiri. Jadi kan jangan menganggap untuk newbie-newbie yang sedang mendengar saya punya sesi live ini, jangan menganggap pelaburan Bursa Malaysia menjanjikan keuntungan semata-mata. Tidak. Okey? Kita ada satu sistem yang ingin menerangkan, kami di tim Saham Masri ingin menerangkan untuk membantu dan juga membimbing anda membuat kajian saham, di mana kita ada trading plan dan trading plan tu akan membantu kita untuk waktu entry price kat mana, support price kat mana, cut loss price kat mana, cut loss percentage kat mana. Maknanya dah ada pun kerugian dan juga keuntungan yang kita rancangkan. Jadi kalau mindset tu nak fikir untung sahaja bila masuk bila melibatkan ni dalam Bursa Malaysia, saya minta maaf. Saya hakim daripada tim Saham Masri, sama ada saya ni memang trainer ataupun orang biasa, saya nak sampaikan mindset anda salah. Okey. Apa lagi Okey, saya nampak ada komen tadi kat sini. Okey. Saiful Azlan Shah, pertama kali saya dah beli saham 3 hari dalam queue, baru dapat beli pada hari Khamis. Yang hari raya, hari Isnin saya dapati dalam M+, share saya telah terjual tanpa pengetahuan saya dengan keuntungan 0.88%. Agak kecewa juga sebab saya rasa tak set TP pada harga itu. The next day harga naik lagi. Okey, berdasarkan pengalaman saya, bila harga tu terjual, okey, itu bermakna sama ada kita sedar ataupun tidak, kita telah pun set GTD, good till date. Maknanya dekat sini sama ada tuan ataupun tuan sedar ataupun tidak, tuan dah set GTD tu. Okey, saya sendiri pernah mengalami keadaan ini. Okey, saya tak set pun harga tersebut. Tapi bila saya sedari, ya, memang kita yang set secara tanpa kita sedari. Tapi jika statement saya ini salah, okey,
Tuan Saiful Azlan Shah boleh contact Remizer Tuan sendiri dan tanyakan kenapa boleh jadi begini. Tetapi kalau tanya pengalaman saya sendiri, memang automatically ni adalah GTD yang kita set sendiri. Okey? Janganlah kecewa, Tuan Saiful Azlan Shah, banyak lagi peluang yang ada dekat dalam bursa Malaysia ni. Faham kan? Tahu kan yang kita punya index dah break up. So kalaulah kita punya Prime Minister dapat memacu ekonomi kita ni dengan baik, saya percaya banyak saham yang akan terbang pada tahun ini. Okay, so jangan kecewa. Apa yang kena buat adalah macam saya dulu. Okay, jangan kecewa cepat sangat. Buat kajian saham supaya diri kita lebih faham. Saya tak masuk lagi kita punya ni topik ni. Okay, Nur Haiti Hasnah faham. Okay, alright. Ada lagi tak komen dekat sini? Saiful, sama-sama Tuan Saiful Azlan Shah. Tuan, nanti hantar lagi kajian saham. Jangan kecewa. Okay, selalunya kalau sesuatu saham tu terjual secara automatik disebabkan GTD. Okey, sama ada kita yang set up tanpa kita sedar sebenarnya. Tapi kalau statement saya ni tak memuaskan hati tuan, tuan boleh contact Remizer tuan dan dapatkan confirmation daripada dia. Okey, so kita pergi topik pertama. Ya Allah, dah setengah jam. Dah setengah jam dah. Okey, tidak membuat kajian saham sebelum beli apa-apa counter. Okey, kajian saham ni dalam apa yang saya buat, apa yang saya praktiskan, hanya dua perkara je yang saya buat, iaitu okey, zaman universiti dulu, saya memang suka buat nota guna warna-warna ni. Bila Tuan Nizam beli kan untuk kami di tim Saham Mastery ni buat presentation, dia beli Samsung Flip ni, saya sangat suka. Kan? Best sebab boleh tukar-tukar warna kat sini. Okey, apa yang saya buat bila saya nak membeli sesuatu counter, okey, saya akan membuat preparation dengan membuat kajian saham dari dua sudut, iaitu fundamental dan juga technical. Okey, dalam fundamental, apa yang kita nak study dekat dalam ni? Okey, kita akan tengok quarter report, kita akan tengok annual report, kita akan tengok lagi dividend. Dividend yield. Dividend yield. Dan shareholder. Okey, saya pergi secara ringkas saja. Okey, dalam fundamental, apa yang kita nak tengok adalah quarter report, annual report, dividend yield, shareholder. Kalau quarter report, katalah quarter report ni dalam setahun dia akan keluar 4 kali dan satu kali tu dia akan keluar setiap 3 bulan. Jadi kan bila kita membuat kajian, kita akan tengok dari sudut keuangan dia. Jika dia punya quarter report, laporan keuangan per quarter setiap 3 bulan ni meningkat, okey? So, anda boleh masuk kat dalam watchlist anda. Itu dari segi quarter report. Jika annual report ni keluar setiap tahun. Okey, setiap tahun dia akan kumpulkan berdasarkan quarter report tadi. Jika quarter report quarter ni menaik, dia punya annual pun menaik. Walau okey, ada. Jangan kata tak ada, sebab saya memang ada satu counter yang saya pegang untuk saya tambah setiap bulan. Bukan setiap bulan, setiap technical bagi tahu untuk tambah, saya akan tambah. So nanti kita akan pergi technical pula Okey, dividend yield. Dividend yield ni adalah pertumbuhan dividen yang diberikan oleh company tersebut. Saya menganggapkan satu paras dekat sini lagi tinggi daripada ASB. Katalah ASB announce kat tahun ni 4.9 ataupun 5%. Jika counter tersebut dapat menjanjikan ataupun memberikan dividen lebih daripada ASB, saya consider company tersebut okey.
Alright, so sampai setakat ni, faham ke faham? Boleh komen dekat ruangan faham sebelum saya pergi ke technical. Komen dulu, faham tak? Mungkin ada masalah internet sekejap tadi Okey, kita continue. Saya baca dulu beberapa komen dekat sini. Bung Mah, salam tuan. Setakat ini sudah berapa kaunter yang berdaftar di Bursa Malaysia? Di manakah kita boleh lihat update bursa dan berita Bursa Malaysia? Okey, Bung Mah. Okey. Sekejap Saya cuba kalau dapat dekat sini, kalau keluar. Okey. Bung Moh. Okey, Bung Moh. Untuk soalan pertama, berapa kaunter yang berdaftar? Dekat dalam, pertamanya tuan upload dulu app KLSE Screener. Kalau guna Android boleh cari dekat dalam nak download. Yang penting download dia punya apps tu, KLSE Screener ni. Okey, tekan KLSE Screener, kita akan nampak dekat sini. Gainer 349, kemudian loser 644 dan juga unchanged 415. So kalau tambahkan semua ni lebih kurang dalam 1000 lebih. So sebanyak 1000 counter ataupun 1000 syarikat yang berdaftar di Bursa Saham Kuala Lumpur. Bursa Malaysia. Saya asyik keliru je kan dengan nama ni. Okey. So di situ untuk kita tahu kita punya berapa banyak company yang berdaftar dengan Bursa Saham Bursa Malaysia. Bursa Saham. Okey. Seterusnya ditanya dekat sini, di mana kita boleh melihat update bursa dan berita Bursa Malaysia? Tuan type je dekat situ Bursa Malaysia dekat Google, tuan akan nampak dekat situ banyak sangat information yang disampaikan oleh Bursa Malaysia. Okey. So, kuantum apa Tuan Hakim beli tu? Umi Sukara Hijau. Okey. Soalan ni, bila orang tanya dengan saya kuantum apa yang Tuan Hakim beli itu, okey, dalam kita punya modul PSM 2.0, kita ada cara-cara ataupun kaedah untuk kita filter company tersebut sama ada capital gain ataupun dividend oriented. Gunakan app tersebut percuma sahaja, investing.com, dan carikan company yang mempunyai nilai dividend yield yang tinggi. Katakanlah kita set up 5 ke atas, puan akan jumpa company tersebut. So go through the module dan cuba dapatkan company yang memberi dividen yang sangat baik. Okey. Faham tuan? Kita ada gangguan sedikit internet, kadang-kadang dia terputus ni. Kalau tak ada dividen, adakah kontrak itu tidak okey? Tak. Encik Amin Abu Haniah, Habu Hanifah, minta maaf saya ni. Okey, kalau sebelum ni saya punya sesi perkongsian ada mengkongsikan tentang sifir-sifir fundamental dan juga technical. InsyaAllah saya akan kongsikan sebentar nanti. Okey, ingatkan saya. Okey, faham. Okey, saya nak menjawab soalan Puan Amin, Encik Amin Abu Hanifah ni nanti sekejap. Okey. So, dari segi sudut fundamental clear Alright, dari segi sudut teknikalnya, ini lebih kritikal bila kita nak membeli sesuatu counter sebab fundamental dia akan menjawab kepada apa yang kita nak beli. Tetapi dari segi teknikal, daripada segi teknikal, kita akan menjawab bila nak beli. So, perkara dalam teknik Z yang diperkenalkan oleh Tuan Nizam Malik, ada 3 indikator yang kita perkenalkan untuk membantu kita membuat keputusan dalam membeli. Bila kita nak membeli. Pertamanya, kita akan gunakan Bollinger Band, moving average, dan yang ketiga kita ada MACD. So kalau ini technical, dia akan menjawab kepada bila kita nak masuk. Okey.
Okey. Saya cuma menerangkan basic sahaja. Okey, untuk menggunakan benda ni anda kena join kelas kami, okey, PSM 2.0. Kerana dalam kelas kami akan menerangkan dengan lebih detail bagaimana ketiga-tiga indikator ini akan membantu kita dalam membuat keputusan. Setakat nak membaca sahaja, saya dulu dari peringkat awal, membaca sahaja tak cukup. Kita kena ada sistem, kita kena ada coach. Alright? So, untuk puan uh, Amin Abu Hanifah ni kan. Okey, ini CV dia. Kalau tak ada dividen, adakah counter itu tidak okey? Jawapan dia ini. Okey, saya buat bentuk kotak dulu Kalau kita ambil warna lain. Kalau FA okey, TA okey, okey, kita boleh beli. Kalau FA okey, TA tak okey, tak. Okey, jangan beli. Kalau FA tak okey, TA okey, boleh beli. Okey, kalau FA tak okey, TA tak okey, jangan beli. So, ini CFIR yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Mungkin tuan-tuan dan juga puan-puan ada pengalaman sendiri, tak apa, jadikan ia adalah satu SOP untuk tuan-tuan dan juga puan-puan dalam membuat penilaian sesuatu kaunter sebelum membeli. Okey? Jadi kan tidak ada right, there is no right, there is no wrong. Okay, so we trying to complement each other. Itu yang saya praktiskan. Okay, bila ada sesuatu ilmu baru, kita tak condemn, tapi kita buat satu penilaian, adakah benda ni memberi nilai tambah kepada kita, you just take it. Kalau rasa tidak, okay, leave it. Itu je. Okay, ada komen lagi tak dekat sini? Okay, adakah setiap kali nak beli saham kita kena maklumkan pada remiser kita? Tuan Muhammad Zahidi, tidak tuan, dengan keadaan teknologi tu kan, teknologi yang sekarang ni, saya ni yang tengah bagi live ni pun saya boleh membeli dan juga menjual sekarang. Jadi kan bila kita dah dah ada apps tu, okay, saya gunakan UOB, jadi saya boleh je nak menekan, tak boleh, bahaya. Ternampak, okey. Saya boleh je nak membeli dan juga menjual pada bila-bila masa sahaja yang saya mahukan. Jadi tak perlu nak maklum kepada remiser. Jika berlaku sesuatu isu, contoh tiba-tiba terjual sendiri ke, tak match ke, apa ke, isu lain kan, kita boleh contact remiser kita. Kalau setakat nak membeli, nak menjual, kita tekan je butang buy ataupun butang sell dekat dalam telefon kita. Okay. Okay, alright. So, untuk poin pertama, kita dah selesai. Okay. Saya recap balik, tidak membuat kajian saham sebelum beli apa-apa kaunter sebab kita tak buat kajian saham. Jadi penting tak kajian saham tu? Penting tuan-tuan dan juga puan-puan, penting sangat-sangat kajian saham sebab kita membuat perniagaan, kita melibatkan diri dengan perniagaan tersebut. Kaunter yang kita beli tu, perlulah kita membuat penyelidikan, kita kena buat analisis kita sendiri, kenapa kita nak membeli. Kita tak bergantung pada orang lain ya. Okey, kami di tim Saham Mastery mendidik dan juga membantu tuan-tuan dan juga puan-puan menjadi seorang trader ataupun penganalisis saham yang boleh berdikari sendiri, mempunyai jati diri dalam membuat kajian saham. Kita tidak bergantung dengan sesiapa sahaja. Okey, so kami di tim Saham Mastery ni memang telah menyediakan modul yang lengkap dan bagi saya kiranya proven untuk membantu kita dalam membuat kajian saham. Okey. Terima kasih. Siapa ni? Okey, Amin. Sama-sama faham. Okey. Sama-sama saya ucapkan. Okey, Muhammad Zali, thank you. Okey, kita pergi point yang kedua. Bagi saya fundamental dengan technical ni is the most important in our kajian saham. Okey. Okey, kita pergi point kedua. Ada lagi yang masuk saya punya sesi live pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda kerana memberi komitmen kepada diri sendiri. Walaupun waktu sekali waktu bekerja, mungkin anda curi-curi masa sekejap untuk
bersama-sama dengan saya. Tahniah saya ucapkan dan selamat datang untuk sesi live saya pada petang ini. Okey. Nombor 2, okey, masih takut kan? Masih takut nak tekan butang buy and butang sell ni. Nombor 2 point dia adalah, okey, anda tidak mempunyai pengalaman jual dan beli. Alright. Okey, tadi saya ada baca kan, saya tak ada modal yang besar. Okey, pertama sekali ingat dekat dalam kita punya mindset. Okey, saya nak share dekat sini. Start small, growth big. Bila kita nak menimba pengalaman dalam trading ni, kita mulakan dengan nilai modal yang kecil. Bersesuaian dengan kita punya pengalaman yang kecil. Supaya apa? Supaya kalau kita lost, kita taklah beremosi, rasa kecewa, rasa takut, rasa kita nak blame orang lain, kan? Sebab kita menggunakan modal yang besar. Jika kita mempunyai modal yang kecil, okey, sekurang-kurangnya kita timba pengalaman dan kita tidak mengalami kerugian yang besar. At least mental health kita ni terjaga. Jadi kan ada tadi kita punya viewer yang mengatakan tak ada modal yang besar untuk untuk rasa berani. Oh no, tak. Okey, pengalaman saya untuk newbie ataupun sesiapa sahaja yang sedang mendengar kita punya sesi live ini, mulakan modal yang kecil. Kerugian tu memang pasti sebab syarat muamalat tadi dah kata untung rugi tu pasti ada dalam perniagaan kan. Jadi gunakan modal yang kecil supaya kita rasa selamat, kita rasa tak terlampau kecewa dan mental health kita baik dan juga terkawal dan kita akan buat improvement dari hari ke hari. Jadi itu pentingnya mereka ni yang nak buat pelaburan di Bursa Malaysia ni perlukan ilmu dan juga sistem. Okey, kita tak buat macam tu sahaja. Okey, kita tak masuk dan juga maksud saya masuk ni adalah membeli sesuatu counter tu dengan macam tu saja tak. Kita ada kajian saham. Okey, so dekat sini mulakan dengan start small, growth big. Okey, untuk kita dapatkan pengalaman. Jadi orang yang kita takut ni, adalah tak ada pengalaman. Dia takut untuk membuat sesuatu keputusan sebab dia tak tahu ilmu tersebut. Jadi perkara pertama sekali dekat sini kan. Perkara pertama sekali ni, okey, sebelum pergi kelas saham dengan kami, okey, buka dulu CDS account. Hanya RM10 ataupun RM11 saja secara online. Pergi mana-mana bank dekat luar tu yang tulis bank pelaburan ataupun investment bank. Contohnya CIMB Investment Bank, Bank Islam Investment Bank ataupun Melaka Security, UOB Kay Hian. Pergi buka CDS account, kos murah saja RM10. Tapi malangnya, sedihnya tak ramai yang buka. Yang buka apa? Pergi dekat scammer. Itu dapatan saya. Tangan tipulah kan. Nak buka account RM10 berbulan-bulan untuk membuat keputusan. Kalau pergi dekat scam, nak kena scam ni, dia macam tulis dekat dahi ni, kan, dia tulis dekat dahi ni, saya rela kena scam. Itu pemerhatian saya lah. Sebab untuk encourage orang buka CDS account yang RM10 tu pun susahnya, ya Allah kan. Jadi kepada mereka yang nak libatkan diri dalam Bursa Malaysia, buka secepat mungkin CDS account. Pergi je mana-mana bank yang ada tulis investment bank tu dan buka CDS account dan trying to familiar with dia punya butang buy, dia punya butang sell, nak masukkan order macam mana, nak buat GTD, good till date. GTD ni best kalau kita tengah buat kerja, tengah memandu ataupun tengah buat apa saja. Kalau saham tu terkena kita punya profit, dia automatically akan jual. Ataupun saham tu kita letakkan satu paras harga, kalau dia turun ke bawah, kita letak setting dekat situ terjual, automatically terjual.
familiarkan dulu dengan kita punya sistem, dengan CDS account dulu kan. Itu yang penting. Jadi kan dekat sini kita nak ambil analogi, contohnya lah, seorang pilot ni dia nak membawa kapal terbang ni, dia perlukan masa lebih kurang dalam 100 ke 1000 jam untuk dia buat latihan, sama ada latihan simulation ataupun real, sebelum dia dapat lesen yang sebenar. Kenapa? Kenapa dia kena perlu luangkan masa lebih kurang dalam 1000 jam kot saya rasa kan, untuk dia bawa kapal terbang, supaya dia faham in realitinya bagaimana nak menguruskan penerbangan tu dengan baik. Once dia dapat lesen, contoh dia dapat untuk membawa kapal terbang industri, he or she knows that how to control and monitor kapal terbang tersebut. Jadi analogi yang sama saya nak sampaikan dekat sini. Sebelum kita jump dalam dunia CDS account, dalam dunia bursa Malaysia ni, pelaburan bursa Malaysia, anda kenalah tahu CDS account tu apa, macam mana nak buka, macam mana nak tekan, macam mana nak jual, macam mana nak queue unit, semuanya kan. Familiarkan dulu, kemudian barulah anda join kami di tim Saham Masri untuk mendapatkan bimbingan dan juga sokongan daripada kami untuk anda menjadi seorang pelabur yang faham tentang asas saham. Itu objektif kami di tim Saham Mastery. Jadi bila anda dah ada CDS account, belajar pula sikit. Bila anda dah ada CDS account dan anda mempunyai ilmu dan sistem, iaitu bersama-sama dengan tim Saham Mastery, believe me, you can make it profit. You can make it profit dengan kajian saham anda sendiri, bukan by call daripada sesiapa. So setakat ini faham ke faham? Muhammad Hafizi Dahlan, Encik Muhammad Hafizi Dahlan beritahu seronok bila kita ada ilmu melabur saham. Kita tahu berapa yang kita akan rugi. Andai saham yang dibeli fly, alhamdulillah, boleh ready take profit. Ya, itulah dia yang saya dapat dalam tempoh 2 bulan ni. Alhamdulillah, semuanya untung berdasarkan kajian saham saya pada bulan 11 dan juga bulan 12, iaitu preparation saya. So start small, grow big. Anda kita takut membeli saham sebab kita tak ada pengalaman sebenarnya. Selain pada itu kan, saya nak share pengalaman saya sendirilah. Bila terlibat dalam dunia saham ni, saya buka CDS account tahun 2015 macam tu. Saya buka Melaka Security dekat Cawangan Ipoh, belakang Xuan Hotel. Saya tak pasti Xuan Hotel tu buka lagi, dah tutup ke apa, saya tak pasti. Belakang Xuan Hotel. Saya datang masa tu pejabat dia gelap. Bila masuk dekat pintu masuk tu, pejabat owner tu dekat ujung. Jadi bila nak pergi ke pejabat owner tu, saya lalu satu kawasan pejabat yang memang gelap, tak siapa pun duduk kat situ. Jadi bukalah CDS account RM10 dekat situ kan. Saya cakap dekat toke tu, saya kata, "Sir, can I utilize all the benefit, all the utilities kat sini kan?" Dia kata, "Sure, you can sit here." So kenapa tidak kan? Saya dah lah fresh graduate time tu. Aircon percuma, internet percuma. Masa tu saya nak tanya direct je dengan bos kat situ kan, owner Melaka Security tu. Bila saya duduk dekat situ, saya dapati ada seorang uncle Chinese ni, dia duduk dekat satu sudut kan. Saya tengok je apa yang dia buat kan, dan dia stand static dekat situ tengok monitor. Saya pada masa tu tengok kan, berkelip-kelip, pening saya nak tengok apa benda yang aku nak tengok ni kan. Dekat situlah saya create relationship dengan that uncle, tanya, apa yang you tengok? Ni apa klip ni apa? Ni kenapa berkelip-kelip? Apa nak kena fokus? Macam mana nak bertekan butang buy? Macam mana nak tekan butang sell? Masa tu takut lah sebab kali pertama kan. Kita duit masa tu dah lah fresh graduate. Berapa je sangat kita ada kan. Jadi saya mulakan dengan sejumlah wang dan alhamdulillah masa tu saya familiar dengan CDS account. Lebih kurang dalam 6 bulan, 7 bulan macam tu, barulah saya start menekan butang buy. Masa tu memang saya sentiasa bertanya dengan reminder yang ada dekat situ. Kebetulan saya memang duduk kat pejabat diorang. Tak ramai, gelap, tapi ada aircon, ada whiteboard. Saya nak cunting kat situ pun saya suka. Kan saya memang suka menulis. Dan alhamdulillah, itulah pengalaman saya yang saya share pada anda. Try to
fast as you can about the CDS account. Dapatkan pengalaman macam mana nak tekan butang buy, macam mana nak tekan butang sell. Sebab itu lagi penting kerana sebelum kita nak dah buat decision nak beli saham apa, nak tanya nak tekan butang buy, nak tekan butang sell ni kat mana kan. Okey, kita nak pergi lagi satu point je lagi dekat sini. So sehingga ini anda faham ke faham? Boleh komen faham dekat bawah ni. Saya nak tengok anda punya feedback. Saya nak baca dulu kat sini. Saya baru buat cut loss tadi dan ada satu saham yang saya beli dah buahkan hasil. Just stay focus, buat sampai jadi. Okey, Encik Muhammad Hafizi, saya nak share dekat sini sikit. Okey, sebab tuan cakap tadi tuan ada hold kan counter yang masih tengah bagi ni kan. Katakanlah saham tu tengah naik kan dan tuan letak TP dekat sini. Okey, trading plan. Kemudian bila saham tu dah naik lagi, jangan gunakan TP yang ni, buat TP yang baru supaya bila saham tu turun je dekat sini, turun dekat kena dengan TP tuan tak perlu tunggu TP yang ni, cut loss kat bawah ni. So TP dekat sini tuan cut jika dia turun lah ya. So at least tuan memaksimumkan tuan punya keuntungan. Okey. Saya tak ada cut loss lagi. Saya alhamdulillah semuanya untung. Lepas tu saya clear saya punya position. Okey. Tuan Hafizi faham ke setakat ini? Satu lagi yang saya nak share dekat sini, bila kita menggunakan indikator MACD lah ya. Saya perasan bila kita menggunakan indikator MACD, kalau saya okey, katakan ini line kosong-kosong kan. Saya akan tunggu MACD dekat sini. Kat bawah. Saya tak tunggu MACD dekat atas. Saya tak tunggu. Okey, saya tunggu yang sini. Okey. Ini adalah perkongsian saya, peribadi saya. Okey. Yang saya buat berdasarkan pengalaman saya. Jika anda rasa ada teknik yang lebih baik, persilakan, go on. Saya cuma nak kongsikan kalau saya menggunakan indikator MACD, saya akan fokuskan dekat sini, bukan fokuskan dekat atas. Alright? Okey. Saya nak baca komen kat sini. Faham, watching faham. Okey, so kita pergi point yang terakhir. Okey, point yang terakhir dekat sini adalah kawal emosi. Okey. Okey. Kawal emosi tajuk di bawah tajuk kawal emosi. Bila kita dah ada pengalaman macam saya pengalaman dalam trading beli jual rugi untung kan. Saya orang kata ala bisa tinggal biasa. Kerana itu pentingnya kita perlu at least kita merasa juga membeli dan juga menjual walaupun unit kita, modal kita kecil, supaya kita dapat timba pengalaman. Okey, kita dapat tahu apakah perasaan yang terlibat dekat dalam saham ni. Okey, kita ada hope, kita ada greedy, kita ada hope, greedy, worried. Okey. Jadi bila kita dah pun melalui beberapa pengalaman trading, membeli dan juga menjual, sekurang-kurangnya kita dah tahu emosi kita. Kita dah boleh kawal emosi kita. Benda ini berseni sikit saya nak cakap. Dulu saya macam skeptikal. Kenapa nak melibatkan beberapa perasaan dalam kita membeli dan juga menjual? Okey, contohnya, bila kita dah beli satu saham, okey, kita kata cut loss kat sini. Tapi kita tak cut loss, dia turun. Apa perasaannya? Kita mengharapkan bahawa benda ni akan naik. Rupanya dia turun. Modal kita yang daripada kata 20,000 tu sepatutnya rugi 1,000 je, di mana capital kita jadi 19,000 daripada 20,000, turun, tinggal lagi 2,000 je. It was happen to me. Bila saya dah melalui 2-3 kali fasa, bila saya nampak kena cut loss, saya buang saja, saya jual sahaja walaupun rugi pada masa tu. At least saya selamatkan saya punya capital. So, nampak tak bila kita melalui fasa ni, proses ni, daripada start small, growth big tu, at least bila kita jumpa situasi yang sama, satu ketika tu kita akan tahu macam mana kita nak control kita punya emosi dan juga kita punya minded ataupun mental health. Anxious
Ya, anxiety, takut, gementar dengan apa yang kita dah lalui sebelum ni. Tapi tuan-tuan dan juga puan-puan, kalau kita membiarkan perasaan anxiety, kecewa, takut tanpa kita membuat overcome, sampai bila kan? Itu membuktikan yang saya sekarang ni, sampai sekarang ni stay dekat dalam dunia Bursa Malaysia. Dah lalu banyak dah peristiwa dekat dalam ni kan. Dan end up saya yakin dalam membuat trading plan saya. Jadi kat sini kawal emosi ni, okey, kita positif. Okey, positif dengan keadaan. Okey, kalau trading plan tu kata jual, jual sahaja. Kalau trading plan tu kata okey, I boleh make it profit, maknanya kita trend di apa ni? Trending stock, kita naikkan trailing stock, kita fan dengan dia punya dia punya pergerakan harga tu. Maksud saya dekat sini, kalau dia kata kena jual, jual. Kalau kata hold, hold sahaja. Jadi kan kita kena sentiasa positif dengan keadaan. Okey, jangan lawan arus. Kalau kata jual, oh, I tak jual, dia boleh naik lagi. Kalau dia naik, kalau dia turun lagi, kan. Okey, think positif. Maknanya, oh, aku kena jual, memang kena jual sebab itu jadi plan kita, kan. Alright. Okey. Berhadapan market merah. Okey. Maknanya dekat sini, okey, untuk positif dengan keadaan ni, okey, pertamanya kita kena kajian saham kena betul lah. Saya nak share dekat sini okey. Kenapa anda pilih saham yang macam ni? Okey. Saya pilih saham yang tengah macam ni. Itu je saya nak bagi tips pertama dia. Kenapa anda memilih saham yang macam ni? Saya pilih saham yang tengah macam ni. Faham maksud saya Jadi kajian saham tu kena betul. Sebab kalau dia macam ni, dia akan macam ni lagi lah sifat dia. Melainkan kalau ada confirmation dia naik balik. Kalau saham ni macam ni, sifat dia macam ni lah, kan? Walaupun satu ketika nanti dia akan turun. That's why lah kita kena cepat mengenal pasti permulaan awal uptrend. Okay. Untuk positif, kajian saham kena betul. Kedua, stick dengan trading plan. Kalau trading plan tu kata cut loss. Okey, saya tahu rugi, betul, tetapi sekurang-kurangnya dia dapat menyelamatkan kita punya modal asal. Kalau kata kelas 10,000 tu dia cuma rugi 9,000. Jangan sampai baki lagi, tinggal lagi 2,000 baru kita nak jual. So static dengan kita punya trading plan. Kerana itu, cuba gunakan modal yang serendah mungkin untuk kita newbie ni yang baru melibatkan diri dengan Bursa Malaysia. Jangan letakkan nilai yang banyak, 40,000, 50,000. Gunakan modal yang rendah terlebih dahulu. Bina anda punya keyakinan. Bagi masa pada diri sendiri untuk lebih yakin dalam pembelian di Bursa Malaysia. Okey, yang ketiga. Okey. Yang kedua, kawal emosi ni cari kawan-kawan yang sama pemikiran. Okey. Ini saya nak share. Ini sangat penting. Okey. Kita ni orang Melayu Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mengeluarkan bangsa kita lah, bangsa Melayu lah yang paling banyak terlibat dengan dalam skamer. Okay, so orang-orang yang kena ke skamer ni, dia orang letak duit yang banyak, 40,000, 50,000, kadang-kadang buat loan semuanya kan, untuk dapatkan satu jumlah pulangan yang lebih baik. Okay, apa yang saya nak share kat sini, kalau kita jumpa orang yang salah, yang dah pernah kena skamer, katalah kawan-kawan kita pernah kena skamer kan, dia punya minded, dia akan cakap, apa yang you buat ni, sama je ni, scammer lah semua benda ni. So penting untuk anda bersama-sama dengan kami di tim Saham Asli, cari circle yang betul, kawan-kawan yang betul, yang mempunyai pemikiran yang sama untuk berjaya dalam Bursa Malaysia. Jadi circle tu saya dah bagi dah bersama-sama dengan saya, okey, iaitu tim Saham Asli.
Okey. Di mana kami dah pun ada satu circle yang baik dan juga sistem yang bagus serta coaching yang memang talented, skill untuk tolong kita, iaitu Tuan Nizam Malik. Okay, saya sebagai trainer akan membantu anda untuk anda lebih faham dalam membuat kajian saham. So dah ada kan? Pengalaman saya dulu adalah langkah pertama saya mencari saya punya klik, saya punya environment saya, sekeliling saya positif terhadap kajian saham. Maknanya mereka juga membuat kajian saham seperti saya. Jadi bila ada orang yang rugi, kita untung, kita akan cakap dengan dia, kenapa you rugi? Saya dulu, peringkat pertama dulu, saya memang mengalami kerugian. Saya call lah kawan saya, kata, alah bro, aku rugilah bro, kau asyik untung je kan. Macam mana kau boleh buat ni? Okey Hakim, kau datang jumpa aku. Kan, saya pun datang jumpa dia, apa yang saya buat. Okey, dia kata, okey Hakim, you present dekat depan. Okey, you present dekat whiteboard aku kan. Saya pun present lah, aku beli kat mana, aku ni, aku jual kat mana, aku pilih macam mana, kan. Masa tu kita excited, beli kaunter sampai 100 kaunter kan. Tengah-tengah present tu, dia kata, bukan dia kata lah, saya sendiri yang kata, okey, I membuat satu kesilapan dekat sini, di mana saya membeli saham semua dekat puncak, semua dekat atas. Itu pentingnya circle. Nak dapatkan circle yang bagus ni bukannya susah, senang je. Dengan kami, join kami tim Saham Mastery. Sebab saya akan membantu anda untuk membuat kajian saham, okey, daripada peringkat asas bersama-sama dengan Tuan Nizam Malik. Alright. Okey. Saya baca dulu komen dekat sini. Azani Saifi, buy higher, sell higher tuan. That was happen to me. Saya dah jual dah untuk satu kaunter tu. Buy higher, dia pergi lagi tinggi, saya sell higher. Kenapa saya jual kat situ? Sebab TP saya kat situ. Okey, Tuan Azani, kita sama. Okey. Muhammad Fizi, mindset perlu betul bila melabur. Rugi itu kita dah kira siap-siap. So tak risau bila loss. Kajian saya, Encik Muhammad Fizi, adalah risk management and opportunity in investment. Maknanya ke management kita dah pun mengurus risiko yang kita nak dalam pelaburan kita. Kerana itu je fix. Syariah compliant. Saya dah jumpa dengan pakar dalam bidang muamalat. Saya kata dengan dia, saya sebelum saya nak serius dalam bidang pelaburan ni, saya nak dengar daripada mulut ustaz sendiri yang mempunyai kepakaran dalam bidang muamalat. Adakah apa yang saya buat ni betul? Ya, betul. Sebab you ada perniagaan, ada barang, ada pembeli penjual, untung rugi, mahu pun akad. And then saya go on je lah. Kan? Kenapa nak kata bila rugi you bising? Sebabnya kita dah pun buat perancangan membeli juga menjual melalui trading plan kita. Okey. Anam Arif, Tuan Nizam, apa nak buat kalau stok counter tu status semasa overbought? Masih boleh beli ke? Okey. Masih boleh beli ataupun tidak, kita bergantung kepada trading plan. Penting sangat trading plan tu sebab dia akan menentukan tindakan kita. Tapi kalau tuan tanya pada saya, kenapa tak beli dekat oversold dekat bawah? Kenapa beli dekat overbought? Kan, saya pada bulan 11, bulan 12 dulu, kalau tuan perasan, banyak kaunter-kaunter yang sedang tengah macam ni, okey, di mana MACD dia semua dekat oversold. Itulah dia katakan peluang. Dan risiko saya kecil, tapi saya punya profit besar. Kerana itu pentingnya ada ilmu dan juga kajian saham. Okey, Encik Hafizi. Just nak tekan butang sell untuk cut loss itu tak mudah, guys. Yelah, siapa nak melabur untuk rugi kan? Betul, Mak Hafizi. Itulah yang berlaku pada diri saya dulu kan. Dah pun rugi, ada pula hope analisis, tak ikut trading plan. Dah rugilah. Sampai sekarang saya rugi satu kaunter tu. Kan? Okey. Ada lagi tak? Pedih tu tuan jika geng makan pucuk, sejuk lekatkan kandang. Ya betul. Sejuk. Itu pengalaman saya dulu. Sekarang ni alhamdulillah sangat-sangat kan. Saya tak duduk kat kondo dah. saya dekat land house. Aduh. Apa lagi ya? Kan itu penting pengalaman Tuan Hafizi. Itu pentingnya pengalaman kan. Bila kita melalui satu proses, kita tahu kat puncak ke kat atas. Sekarang ni saya tengok harga kaunter semua dah naik kan. Tapi secara peribadinya saya dah sampai profit saya keluar dulu.
sebab saya nak tunggu dulu MACD dekat bawah. Itu saya dengan orang lain saya tak tahu macam mana. Tapi kalau kita mempunyai kefahaman yang sama, baik, bagus, okay, saling compliment each other, tak adalah jadi nak menunjuk, menyalah-nyalahkan orang lain kan. I believe that group is very good to us to develop our confidence, to develop our what else, apa ni, kita punya profit dan sebagainya semuanya. Perlukan, tak perlu perlukan apa ni, kita punya clicks, tapi tak perlu ramai. Cukup dalam 3 orang ke 4 orang ke kan. Okay. Okay. Alright. Okay. Kemudian yang terakhir saya akan mengulaskan tajuk mindset. Saya tengah buat pembacaan. Mindset macam manakah yang kita perlu ada untuk kita nampak, bila saya okay, ataupun Tun Nizam Malik, bila kita menyampaikan tawaran ataupun peluang, how to grab that. Bukan dengan kami saja, dengan orang lain dekat luar sana yang anda nampak peluang. Okay, bagaimana kita punya mindset ni nampak itu peluang yang betul dan kita ambil. Okay, itu yang saya nak mengkaji. Okay, kerana apa? Kenapa tajuk ni nampak macam mindset? Kenapa tak cerita pasal kaunter je kat sini kan? Kenapa tak cerita pasal boleh beli apa esok? Malam ni, petang ni nak beli apa Kenapa Okay, saya perasan macam ni tau. Bila saya tawarkan kelas Tuan Nizam Malik dekat luar sana tu, saya jumpalah jumpa somebody. Masa tu saya nak balik ke Ipoh naik bas kan. Saya ceritalah dia, dan dia memang bekerja dalam academician, guru ke pensyarah tu saya tak tahu, okay, tapi dalam academician line. Okay, bila saya menceritakan tentang peluang dan apa yang dia perlu buat, okay, dan saya mengharapkan dia buatlah tindakan tersebut, okay. Tetapi malangnya bila saya nampak status dia dekat dalam status, okay, dia kongsikan benda scammer. Scammer ni senang je kita nak tahu. Kalau dia menjanjikan suatu benda tu yang tetap, okay, contohnya letak RM100 dapat RM30,000 dalam masa 2-3 minggu, ataupun letak RM100 dapat 5%, 6%, 7%, 20%, 100% dalam masa seminggu 2 minggu, itulah memang scammer. Sebab dalam Islam, bila suatu benda yang menjanjikan fix, dia tak syariah compliance. So malangnya, okay, dia share tentang benda yang berbentuk, saya boleh katakan scammer. Okay, di sini itu yang katakan saya tengah mencari satu bacaan bagaimana nak mengatakan mindset kita ni adalah mindset yang betul untuk mempertimbangkan sesuatu peluang itu baik ataupun tidak untuk kita grab. Itu yang saya nak buat. Kan, sebab bila saya menyampaikan satu benda yang baik, berilmiah, dipantau oleh Bank Negara Malaysia dan juga SSC, dan kita hanya perlu pergi kelas yang berbayar, kita buat bisnes, kita tak buat charity. Okay? So we have a fees behind that yang you kena sacrifice untuk itu. Jadi kan, kenapa bila saya sampaikan satu ilmu yang baik, yang sangat dalam academician line, saya percaya dia boleh buat pertimbangan yang waras, tapi dia pergi tempat yang ditulis kat sini. Saya memang suka scammer. Saya memang nak di scam. Macam itulah. Nampak dekat dahi, saya memang nak di scam. Saya masa tu penat aku terang. Kan? Jadi mindset adalah sangat penting untuk ke semua poin yang saya terangkan ini. Tanpa ada mindset yang betul, okey, tanpa ada mindset yang betul, bagilah peluang macam mana pun, saya letak emas, this is genuine gold, emas, anda tetap akan cakap, ini besi buruk je ni. Sedih tak? Kan? So kalau ada yang saya dapat komen dekat sini yang mengatakan, alah, you nak buat bisnes, you nak duit, for sure lah we are making business. Kan? Kita buat bisnes. Kan? Perlulah ada duit dekat belakang yang perlu kita korbankan. Betul? Okay. Alright. Kita pun dah berada di penghujung sesi live kita. Saya mengharapkan apa yang saya kongsikan pada anda dapat memberi manfaat dan juga nilai tambah kepada diri sendiri. Anda boleh share live kita pada petang ini pada orang lain, pada anda punya wall, macam dah hujan, okay, untuk anda memberi manfaat kepada orang lain. Mana tahu kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara mara kita yang sedang mencari satu platform untuk membuat duit tambahan, untuk mengembangkan modal dan sebagainya, kita dapat membantu mereka. Alright, saya nak buat sedikit satu promotion dekat sini. Okay,
kepada mana-mana newbie yang sedang berada dalam sesi live saya pada petang ini, okey, kita ada program newbie saham mastery online. Okey, ataupun nama familiar dia, okey, NSMO, okey, akan dilaksanakan, akan berjalan pada okey. Sabtu ni berapa bulan ya? Sekejap saya check balik. Sekejap kalender. Pada 24 Februari 2024, okey. Yuran hanya RM25 sahaja. Okey. Kepada anda yang sedang mendengar sesi live ini yang berminat untuk join NSMO pada 24 Februari ini, harga hanya RM25. Anda komen nak sekarang, okey, di ruangan komen. Saya, okey, Hakim daripada tim Saham Mastery dan juga Tuan Nizam Malik serta kami di tim Saham Mastery, okey, ingin membantu dan juga membimbing anda untuk menjadi seorang pelabur yang tahu untuk buat kajian saham sendiri. Okey, boleh komen nak? Boleh komen nak sekarang di ruangan komen. Okey, sebentar nanti admin Cik Azrina dan juga Cik Kina akan melayani anda untuk sesi pendaftaran. Okey, bagi saya harga RM20 is too cheap for us untuk kita laburkan suatu ilmu yang saya kira sangat-sangat berharga. Sebab kenapa saya boleh make it money everywhere. Asalkan saya tahu peluang tu bila nak sampai menggunakan technical analysis 3 indikator iaitu teknik Z tadi tu. Asalkan saya tahu bila saya nak masuk dengan saya membuat kajian saham yang betul, counter yang betul, I can make money everywhere I want. Okay, so kepada mereka yang nak, boleh komen nak sekarang dan admin akan contact tuan-tuan dan juga puan-puan secepat yang mungkin untuk sesi pendaftaran di mana NSMO akan berlangsung pada hari Sabtu ini, okay, dengan yuran hanya serendah RM25 sahaja. Okay, boleh komen nak sekarang. Okay, sebelum sementara saya tengah menunggu komen daripada anda semua ni, so adakah faham apa yang saya sampaikan kepada anda semuanya pada petang ini? Tajuk pada hari ini sangatlah penting. Saya sedang membuat satu pembacaan tentang mindset. Okay, nampak macam tajuk tu klise je kan, tapi saya melihat banyak sangat orang yang kena scammer. Okay, sedangkan saya menyampaikan satu ilmu dan juga peluang, namun peluang itu dipandang macam enteng sahaja, sedangkan orang-orang yang kena scam ni memang dah macam menawarkan diri. Oh, I nak kena scam. Okay, saya rela kena scammer. Sebab saya dah ada 8 tahun pengalaman. Saya nampak je satu tawaran, contohlah dia bagi letak 100 dapat 3,000 dalam masa 2 minggu. Okay, letak ni kemudian dapat persen, 5%, 6% dalam masa 2-3 hari. Kan? So, saya, you know what? Berdasarkan pengalaman saya, I know that this is scam. Saya ambil contoh lagi lah. Saya ambil contoh sikit Orang yang saya kenal ni, sebelum tu dia kahwin tahun lepas. Dia cerita dengan saya, kakak dia pergi buat loan RM40,000 dan dia melabur dekat satu pelaburan itu di mana dijanjikan tiap-tiap bulan dapat RM1,500. Nampak tak? Saya kata, this is a scammer. Tetap juga buat loan dan 7 bulan 8 bulan tu saya cuma bertanya lah macam mana dengan pelaburan tersebut. Abang Kim dah rugilah, dah tak dapat dah. See, you dapat certain of the money, certain period, mungkin dalam 40,000 tu you dapat balik dalam 20,000, 20,000 lagi tu balance dia senyap, dia hilang. Lepas tu you blame, you kata busa Malaysia ni pun sama macam scammer kan. You letak benda yang betul ni semuanya sama. You pukul rata je semua ni sama. Dan bila kita ajak buat benda yang betul, dia kata macam ni. I won.
peluang sangat besar dekat Bursa Malaysia. So, kepada anda yang berminat untuk join NSMO pada hari Sabtu ini, di mana yuran hanyalah serendah RM25 sahaja, boleh komen nak sekarang. Saya nampak ada beberapa orang yang komen nak. Okey, nanti nanti admin kita iaitu Cik Azrina akan contact anda semuanya. Alright, so kepada okay, saya baca sikit Nubi rugi kalau tak join, kelasnya ilmunya mudah faham. Terima kasih kepada Umi Su Karaijau, terima kasih sangat-sangat sebab memberi komen yang sangat baik. Saya sebagai trainer yang dah ada ilmu banyak pun, bila saya masuk dengan Tuan Nizam ni, Tuan Nizam membantu saya untuk mengecilkan saya punya skop. Saya kata I very appreciate that what Tuan Nizam done for my kajian saham. Okay, so secara peribadinya, memang PSM ataupun NSMO merupakan satu CD kelas yang dapat membantu anda untuk memahamkan diri anda dalam membuat kajian saham. Okay. Nak join tapi saya ada kerja 24 hari bulan. Okay, Muhammad Sarudin, kita ada lagi beberapa CD. Okay, bulan Mac nanti pun ada NSMO. Nanti saya akan buat live lagi dan saya akan promotekan lagi NSMO ni pada setiap minggu. Dia buat setiap minggu. Jadi kalau tuan terlepas untuk sesi ni, akan ada sesi-sesi lagi yang lain pada masa depan. So, rancang masa tuan. Kalau tak boleh minggu ni, Sabtu minggu depan saya akan buat announcement. Kalau ada, tuan boleh masuk dengan kami. Suhami Muhtar, tuan pasal MACD tu tunggu kat bawah, kalau kena super buy dah kat atas. Okay, macam mana Tuan, pasal MACD tu tunggu kat bawah, kalau kena super buy dah kat atas. Kerana itu, kita kena, macam saya behavior saya, habit saya, counter yang saya dah pernah dapat profit, saya akan masuk dalam portfolio saya. Bila MCD dekat atas, saya kena jual. Kemudian berlaku dead cross dan dari bawah ke bawah balik, saya dah prepare nak buat trading plan. So bila dia kat super buy signal tu, saya terus buy. Jangan masa dekat super buy signal dekat atas tu baru nak membeli. Kita kena buat preparation awal, okay, untuk kita membuat pembelian yang lebih better dekat situ. Jadi kepada mereka yang excited, banyak soalan-soalan yang best ni, joinlah kami, okay, di NSMO. Banyak sangat tips, banyak sangat information yang Tuan Nizam Malik hantar dan beri dan kongsikan kepada anda. Kita ada voice chat, kita ada GSM, kita ada apa lagi dekat dalam tu, pit stop, bi-weekly. Banyak yang Tuan Nizam bagikan pada anda semua untuk membantu dan juga membimbing anda sehingga anda menjadi seorang pelabur yang hebat. Cuma kenapa? Komitmen dan juga serius anda. Saya dah buktikan saya dah memang okey. Kadang dengan Tuan Nizam Malik, dengan teknik dia, superb. Alright. Ada komen lagi ke? Okay, kepada mereka yang komen nak, insyaAllah Cik Azrina akan komen, akan layan anda secepat mungkin sebab kita punya NSMO hanya hari Sabtu ini, tinggal lagi beberapa hari saja. Saya percaya dia akan kontak anda secepat mungkin. So, saya rasa itu saja daripada saya, perkongsian saya, sesi share pit stop pada minggu ini. Saya mengharapkan ia dapat memberi manfaat dan juga nilai tambah kepada diri anda. Okay, sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, 3 petang, hari Rabu. Okey, dengan tajuk yang lebih hangat dan juga dapat memberi manfaat kepada diri anda. Jumpa lagi, jadilah seorang trader yang berilmu, berusaha dan akhir sekali berjaya. Jumpa lagi, bye-bye, assalamualaikum dan take care.